Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk subjek pendidikan Islam, kes SSM tingkatan 2. Okey murid-murid, pada hari ini standard kandungan kita ialah 5.2 percaya kepada Allah. Standard pembelajaran kita 5.2.3 menjelaskan peranan sebagai seorang Muslim yang percaya kepada Allah. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, kita tengok gambar pada slide ni. Kita nampak ada seorang tu dia tengah membaca Al-Quran dan yang seorang lagi adalah yang satu lagi pasangan dia sedang berdoa lah. Maksudnya dia lepas solat dia berdoa. Okey, kat sini jelas kita menunjukkan ini adalah aktiviti kita sebagai orang Islam yang wajib untuk kita lakukan, kan, mengaji, solat. Jadi itu adalah peranan kita sebagai seorang Islam yang percaya kepada Allah. Okey, seterusnya beriman kepada Allah itu meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud dengan kekuasaannya. Alright, seterusnya. Okey, ini ada 4 peranan yang cikgu senaraikan. Okey, 4 peranan. Yang peranan sebagai seorang Muslim yang percaya kepada Allah. Okey, kita tengok satu persatu. Yang pertama, menunaikan tanggungjawab kepada Allah. Okey, apa tu? Nanti cikgu akan explain pada slide yang seterusnya. Nombor 2, menghormati ibu bapa dan keluarga. Yang ketiga, membantu sesama insan. Yang keempat, melakukan amalan-amalan sunat. Okey, kita tengok satu persatu. Apa tu? Okey, ini adalah contoh aktiviti menunaikan tanggungjawab kepada Allah. Okey, yang pertama, menunaikan solat. Okey, wajib hukumnya bagi kita sebagai orang Islam untuk menunaikan solat fardu. Okey, 5 solat fardu yang wajib kita tunaikan. Itu adalah kewajipan kita sebagai orang Islam. Okey, kita wajib menunaikan solat, macam mana susah, macam mana penat, macam mana kita rasa apa pun kita kena solat. Sebab solat itu tiang agama kita. Okey, nombor 2, berpuasa di bulan Ramadan. Tak lama lagi kita pun nak masuk Ramadan. Okey, kita sebagai orang Islam, kita wajib berpuasa. Melainkan kita terdapat beberapa keuzuran yang dibenarkan dalam Islam. Selagi kita sihat, selagi kita tak ada apa-apa keuzuran, kita wajib untuk berpuasa. Okey, seterusnya membayar zakat. Ini contoh cikgu bagi membayar zakat. Zakat fitrah. Wajib untuk kita bayar zakat fitrah. Bila kita nak bayar zakat fitrah ni? Waktu bulan Ramadan tu lah. Kan, selalunya ayah kita lah yang bayar. Untuk peringkat kamu ni, ayah kamu lah yang bayar. Kan? Jadi ini adalah antara contohlah tanggungjawab kita yang kita kena buat. Yang seterusnya, keempat, menunaikan umrah dan haji. Jika kita mampu, kita kenalah menunaikan umrah ataupun haji. Okey, kalau kita berkemampuan lah, kita ada duit banyak, ditakdirkan satu hari nanti, mana tahu rezeki kamu dapat buat bisnes ke apa ke, kerja yang baik, kan. Ada rezeki, pergilah menunaikan umrah ataupun haji. Okey, ini adalah contoh aktiviti sebagai kita orang Islam untuk menunaikan tanggungjawab kepada Allah. Ini cikgu bagi contoh, beberapa contoh je. Okey, seterusnya contoh menghormati ibu bapa dan keluarga. Yang pertama, merendah diri dengan ibu bapa. Okey anak-anak, dengan ibu bapa ni kita tak boleh meletakkan diri kita tinggi daripada mereka. Tak boleh, kerana mereka ini adalah ibu bapa kita. Ibu kita yang melahirkan kita. Ayah kita yang mencari nafkah untuk membesarkan kita, memberi makan pakai pada kita. Jadi kita selayaknya merendahkan diri dengan ibu bapa kita. Okey, kita tak boleh bila kita dah besar, kita ada kerja yang bagus, kan? Kita ada pangkat yang hebat, kita nak rasa diri kita hebat, kita nak rasa kita besar sangat, kita belagak ataupun kita angkuh dengan ibu bapa kita. Tak boleh. Macam mana pun ayah kita, macam mana pun ibu kita,
kita tetap kena merendahkan diri kita dan kena hormat mereka kerana mereka adalah syurga kita. Okey, seterusnya, mendoakan ibu bapa dan keluarga. Kamu sebagai anak, cikgu juga sebagai anak, kita kenalah mendoakan untuk ibu bapa kita. Okey, setiap kali kita solat, 5 kali kita solat sehari tu kan, kalau ada solat sunat tu lagi bagus, kita solat, kita doakan. Kita teringat mak ayah kita, kita terus doakan. Tak semestinya semasa kita solat, semasa kita duduk kan, ataupun semasa kita tak ada buat apa, kita tiba-tiba teringat kat ayah kita doakan. Teringat kat mak kita, kat mak ayah kita, kat keluarga kita doakan. Doakan yang semestinya doa yang baik-baik kan. Okey, seterusnya berbakti kepada ibu bapa. Okey, ini jika kamu dah besar, dah besar esok kan, satu hari nanti. Okey, berbakti kepada ibu bapa. Okey, bila satu hari nanti kita besar, kita dah ada pekerjaan, kita dah berkeluarga, kita tak boleh melupakan ibu ayah kita kan, ibu bapa kita kena berbakti kepada mereka. Kita kena, orang kata, kalau orang Melayu kata, kita membalas jasa. Betul, sebab mak ayah kita memang tak minta kita untuk kita balas jasa mereka. Tapi kita sebagai anak, itu adalah tanggungjawab kita. Ibu bapa kita adalah tanggungjawab kita bila kita dah dewasa. Kerana apa? Masa kita kecil, mereka bertanggungjawab ke atas kita. Bila kita dah dewasa, mereka dah uzur, mereka dah semakin tua, keupayaan pun dah tak kuat macam dia muda dulu. Jadi kita sebagai anak, kitalah yang kena berbakti kepada mereka. Kita kena buat sehabis baik selagi usia ibu bapa kita masih ada. Sebab mereka adalah pahala kita. Kita mudah nak dapat pahala dengan apa? Dengan kita berbakti pada ibu bapa. Memang insya-Allah mudahnya kamu untuk dapat pahala. Okey, seterusnya, contoh membantu sesama insan. Okay, ini contoh aktiviti kita membantu sesama insan. Okey, yang pertama, tengok gambar tu, membantu yang atas tu kan, membantu orang yang lebih tua. Contoh kan, kita nampak kat jalan raya ke, kat mana-mana, kalau kita ternampak pakcik nak melintas ke kan, kadang orang tua ni mata tak nampak. Ni contohlah cikgu bagi yang kamu boleh gunakan di masa akan datang. Okey, mata tak nampak apa semua. Jadi kita yang sihat ni, anak muda yang sihat, kita boleh tolong mereka. Tolong angkatkan barang ke, tolong pimpin tangan mereka melintas ke, dan apa saja kita boleh buat yang kita rasa kita boleh bantu mereka. Okey, seterusnya, membantu orang dalam kesusahan. Contoh, ini contohlah kalau nampak orang yang ditimpa kemalangan, okey, kalau kita rasa kita berkemampuan, kita boleh tolong. Mungkin di peringkat kamu ni untuk tolong orang yang kemalangan ni agak besar, sebab kamu orang kata masih lagi remaja kan, yang masih lagi ni. Tapi kalau orang kata satu hari nanti benda ni boleh digunakan dalam kehidupan kamu buat. Okay, bantu orang. Tak semestinya orang yang kemalangan je kita boleh tolong. Apa saja, mungkin orang yang berada dalam kesusahan yang memerlukan pertolongan kita. Contoh jiran kita ada masalah kan, kereta rosak ke apa, contoh dah besar hisap awak ada kereta kan, awak ada motor, awak boleh tumpangkan mereka. Ini contoh yang cikgu bagilah. Okay, seterusnya, membantu jiran tetangga. Contoh lagi, contoh jiran pindah rumah ke kan, kita ni sebagai orang yang paling dekat dengan jiran kita tolonglah mereka sedaya upaya yang kita boleh. Semana mampu yang kamu boleh tolong. Okey. Ini pula adalah contoh aktiviti melakukan amalan-amalan sunat. Okey. Banyak amalan sunat, tapi cikgu senaraikan 3 lah. Okey, yang pertama, solat sunat. Solat sunat ni banyak lah. Antaranya yang biasa mungkin kita buat lah solat solat duha kan, solat duha. Macam-macam, banyak lagi solat sunat yang kita boleh buat, yang boleh kita lakukan. Okey, ini adalah pahala yang kita boleh kutip kan, secara tak langsung kita dapat pahala kan bila kita buat. Seterusnya, berpuasa sunat. Okey, berpuasa sunat ni pun sama kan. Kita boleh lakukan jika kita berkemampuan. Kita nak dapat pahala lebih, kita buatlah puasa sunat. Banyak jenis-jenis puasa sunat yang kita boleh lakukan. Seterusnya, berzikir. Berzikir ni pun amalan-amalan sunnah jugalah. Bila kita nak berzikir, setiap masa
Tak semestinya lepas solat kan kamu nak berzikir, tak semestinya. Setiap masa kalau kamu duduk-duduk saja kan tak ada apa, tunggu mak ayah datang daripada contoh kita dekat balik sekolah, mak ayah, nak tunggu mak ayah datang tu, berzikirlah. Daripada kita buat benda yang tak dapat pahala, yang tak berfaedah, lebih baik kita buat benda yang boleh mendatangkan pahala untuk kita. Percuma je kita berzikir, dapat pahala percuma kan, siapa tak nak. Okey, penutup kita hari ini, Allah tahu segala-galanya. Allah melihat kita solat, Allah melihat kita makan, Allah melihat kita tidur, Allah melihat apa saja yang kita lakukan. Allah tahu apa yang ada Allah tahu apa yang di hati, Allah tahu tanpa perlu diberitahu. Allah tahu perkara yang akan datang. Allah tahu segala-galanya. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu atau kamu melahirkannya, nescaya Allah mengetahuinya dan Ia mengetahui segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Okey, ini adalah orang kata Allah itu adalah Tuhan kita yang kita perlu percaya, yang kita sembah Dia. Dia yang mencipta kita, Dia yang menciptakan sekalian makhluk di alam ini kan. Okey, cukuplah untuk setakat hari ini murid-murid. Nanti cikgu akan sertakan link soalan untuk kamu jawab. Soalan cikgu berdasarkan apa yang cikgu terangkan dalam video inilah. Okey, cukup untuk hari ini. Sehingga kita bertemu lagi untuk PDPR yang akan datang, insya-Allah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.